Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tu Lean. Kepada semua rakyat Malaysia, tak kira sama ada korang lelaki ataupun perempuan, untuk raya pada tahun ini, sekiranya anda berazam untuk pakai baju yang lagi kecil daripada saiz XL ataupun L, nak tukar kepada saiz M atau saiz S, ataupun korang nak beraya dengan perut yang flat, dah tak ada boroi, korang nak kecilkan korang punya pinggang, korang nak ada jawline, okey, korang nak beraya dengan berat badan yang lagi rendah, ataupun korang sekadar teringin nak pakai baju yang slim fit, jom sertai program Lemak Tu Lean Ramadan Edition. Yes, dengan metod Lemak Tu Lean, sempat je kalau korang nak kuruskan korang punya badan, korang nak buang lemak, korang nak hilangkan boroi dengan masa yang paling singkat. Alhamdulillah dah terbukti pun, sebab kita pernah ada lebih daripada 2,000 orang peserta yang pernah join. Yang paling best sekali sebab ini adalah metod yang paling murah. Korang tak perlu pergi gym, korang tak perlu beli apa-apa alat senaman, semuanya korang buat daripada rumah saja. Dan korang juga tak perlu beli apa-apa produk suplemen ataupun beli apa-apa produk untuk menguruskan badan. Untuk Lemak Tu Lean Ramadan Edition, kita hanya ada 3 batch sahaja. So terhad, korang boleh klik link dekat bawah untuk info dan daftar. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan berat badan dan bentuk badan idaman korang untuk hari raya nanti. Jangan terlepas guys. Come on. Yang melecur tapak tangan. Uish. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Yes. Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid ataupun RH TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran, semakin menjadi kegilaan anak-anak muda. Rais Hamid, apa hal korang? Hari ni, okey, special. Sebab kita bawakan ni di sebelah kiri aku ni, okey, beliau adalah penuntut seorang pelajar Royal Military College ataupun Maktab Tentera Diraja yang lebih dikenali sebagai MTD. Beliau merupakan anak buah aku, anak kedua, okey, abang aku yang sulung, dan sekarang ni beliau dah tahun terakhir, dah form 5. Okay, dalam Maktab Tentera Diraja. Welcome, Dosh. Thank you sebab sudi meluangkan masa sekejap dengan Acu sementara singgah rumah ni kan. Okay. So, kita hari ni kita nak korek, kita nak tahu apa tu MTD, RMC, okay, semua yang korang pernah tanya dekat dalam ruangan komen dalam video-video aku yang lepas. Okay, hari ni kita nak merungkai semua. Kita nak cerita semualah pasal RMC. Nama dia Muhammad Daniel Haikal, tapi kita orang bapak-bapak ni ada bagi call sign dekat dia. Okey, call sign dia adalah Dosh. Sebab apa? Aku pun tak tahu. Tu kena tanya bapak dia. Okey. So, okey, Dosh. Secara ringkas, apa itu Maktab Tentera Diraja? Maktab Tentera Diraja. MTD ni sebenarnya satu sekolah je. Sekolah? Okey. Tapi sekolah ni dia macam bagi pendedahan awal kepada pelajar Form 4, Form 5 yang teringin nak masuk tentera ke. So, MTD ni tak semestinya untuk jadi seorang tentera lah. Tak semestinya. So, dia masuk masa Form 4. Masa Form 4 baru boleh masuk lah. Just nak tanya sikit, masa Dosh Form 3, sekolah apa? Sekolah agama. Sekolah agama? SMKA JB. Tak ada kaitan dengan tentera? Tak ada. Kenapa nak masuk MTD? Sebenarnya sebab Dosh dah lama rasa didikan tentera tu dari kecil lagi. Sebab ayah kan bekas pegawai tentera. Jadi bila dah besar ni nak mendalami, nak di samping nak rasa apa yang ayah rasa dulu time kadet. Suka Saja nak rasa. Nampak? Ini lain daripada yang lain. Kalau orang lain, tentera susah, tentera ni. Tapi dia suka. Okey. Dan untuk pengetahuan korang juga, aku dah ada lebih kurang 16 ke 17 orang anak buah. Okey. Kita orang tak pernah terlintas pun yang anak-anak kita orang ni akan terlibat dalam dunia ketenteraan. Tapi memang aku respect lah. Aku respect. Memang aku, orang kata kita orang adik-beradik memang support lah gila-gila bila dapat tahu yang Dosh ni dia nak join RMC ataupun MTD lah. So sekarang ni Dosh dekat tahun yang terakhir lah, Form 5 lah. Okay, macam mana Dosh nak proses, nak memohon untuk join
RMC ni? Dia start dari form 3 lah. Okey. Akhir tahun tu lepas PT3 kena mohon online. Kena mohon online, okey. Yang tu sebelum dapat result PT3 lah. Sebelum. Okey. Tu isi borang semua hantar, and then kalau dapat nanti dia panggil tahun depannya, time form 4 awal tahun. Lepas dah dapat result PT3. dapat result. Okey, lepas tu dia panggil untuk sesi interview lah. Berapa lama tu interview tu? Seminggu. Apa yang Dosh lalu masa interview tu? Hari first datang daftar, bagi sijil semua dia check kan. Second day tu dia check fizikal semua, kaki bengkok ke tak, dia check itu, check ini. Dari segi medical lah. Okey. And third dia ada UKA. Ujian. Okey, ujian fizikal lah, macam tu lah. 2.4 lari semua, push up, sit up. Okey. Dia masih ada juga orang kata dia punya apa? Dia punya syarat-syarat dari segi tinggi, berat semua tu ada lah. Kena BMI berapa apa semua. BMI ada. Mana kata macam lebih kurang lah pemilihan nak masuk MTD ni, lebih kurang juga macam pemilihan nak masuk tentera. So sama je, dia akan tengok dari segi fizikal, ada ujian fizikal juga, dari segi medical apa semua. Masa Dosh punya batch tu berapa ramai yang mohon? Agak-agak Dia kalau yang mohon online tu 1,000 lebih lah. 1,000 lebih? Tu dia panggil interview tu 500 orang. Oh, so sekarang ni Dosh punya batch berapa orang? Yang dapat 250, lepas tu last ni 242 je tinggal. Oh, okey. So nampak ramai yang mohon untuk nak masuk MTD ni lah, tapi dia punya tapisan dia sama juga macam tentera punya tapisan, sangat ketat. Boleh kata yang terpilih je lah yang boleh masuk lah. Sekarang ni kita tahu sekolah banyak jenis sekolah, okey, tapi MTD ni special lah, okey, sebab dia macam spesifik untuk tentera punya bidang lah. Sebab sekolah biasa pun Dosh pernah rasa. So apa beza bersekolah dekat MTD dengan sekolah biasa? Beza dia sekolah prep, balik prep, tukar baju, sukan lah, riadah, malam prep, belajar. Tapi kalau kat MTD ni belajar juga, tapi ada latihan tentera, latihan ketenteraan dia. Menembak, masuk hutan, berenang, kawat. Yang berapa kerap tu dia buat? Dia kalau latihan ketenteraan ni dalam 2 minggu sekali lah. So setiap hari setiap hari Sabtu Ahad tu ada pagi ada PT pagi, lepas tu kawat, tu ada IMP, ilmu medan perang. Belajar pasal senjata, pasal tempur semua belajar. Kalau dekat sekolah biasa kita tahu dia punya aktiviti selain daripada belajar ni, dia ada macam pengakap, ada aktiviti koko dia lah. Kalau macam dalam MTD ni macam mana? Kalau MTD ni dia satu je, dia tentera tu je. Tentera lah, based on tentera darat punya ni lah. Okey. So menembak dah pernah rasa, masuk hutan dah pernah rasa, berkawat apa semualah. Semua. Aku rasa memang korang patut memasukkan anak-anak korang ke dalam MTD, okey. Dia punya main reason dia lah bukan setakat aktiviti tentera apa semua ni, tapi juga dapat melatih kita punya jati diri lah. Tambah-tambah dekat zaman 2021 ni kita tahu anak-anak muda TikTok lah, rempit lah. Tapi bila masuk MTD ni dapat train dari segi disiplin, jati diri dan sebagainya lah. Cabaran dalam MTD ni, kalau kita tahu, kalau sekolah biasa ada lebih kurang banyak masa lah, masa nak bercinta, masa nak pergi mall, hoha-hoha apa semua. MTD macam mana? MTD cabaran dia first mental, physical kena kuat lah. Okey. Nak hadap semua tu kan. Second, pengurusan masa penting. Kena uruskan diri, nak uruskan macam mana nak belajar, masa nak belajar, masa nak uruskan diri, masa nak basuh baju semua. Tu penting lah. So boleh kata dalam MTD ni dia punya masa tu sangat compact lah. Yes. Compact yelah sebab memang start daripada bangun tidur, memang kehidupan dekat sana tu dah diatur lah. Kena buat apa, lepas belajar kena buat apa.
outing ada? Outing? Ada tapi jarang lah. Jarang lah. Kalau macam cuti hujung minggu, tiba-tiba hujung minggu, kalau macam Acu dulu dekat asrama, ada yang hujung minggu boleh balik rumah. Kalau dekat MTD, Tak. tak ada. Oh, sedih. Tak ada, okey? Tak ada. Korang jangan pelik tengok dia macam tense tau, sebab besok dia nak balik dah. Besok dia nak lapor balik dekat MTD dah. So ni dia dapat cuti sebab hari tu dia baru je habis passing out parade untuk senior kan. So Dosh ni dia terlibat juga, so dapatlah cuti sekejap lah. Tu biasalah kalau dalam tentera pun kalau ada macam event-event besar, dia ada dapat cuti 1 hari macam tu lah. So besok dia dah nak kena lapor balik. Okey, pengalaman best yang secara personally yang Dosh rasa best lah dalam MTD setakat ni. Collective punishment. Collective punishment. Kena ambil dengan pegawai. Itu best. Best. Sebab benda ni sekolah lain tak rasa. Oh. Pelik ni Dosh. Kalau dalam term askar hell lah kan. Orang biasanya rasa perak kalau hell ni, tak suka, tapi dia enjoy. Okey, seronok. Oh, okey. Biasa kalau kena hell berapa lama? Kalau dengan pegawai kena time tu collective punishment kena 4 jam. 4 jam. 2 sampai 4. 3 jam lah, 3 jam lebih. Oh, malam. Tak, petang pukul 2. Tengah panas. Tengah panas. Oh. Habis melecur semua tapak tangan. Uish. Tunjuk sikit. Okey, budak sekolah kena knuckle punya push up ataupun knuckle front support. Ada pernah kena knuckle club? Nah. Askar walaupun dia pelajar sekolahan, askar. Okey, pengalaman paling tak best. Paling tak best lah. Time orientasi. First masuk MTD ni. Seminggu tu lah, hari first tu kena pakai PT dengan seluar track pergi Padang. Time tu dalam jadual tulis PT. Mana tahu PT ni apa. Tu ikut je. Lepas tu dah kena golek-golek, kena itu, kena ini semua, kena lepas tu muntah-muntah bagai. Tu time tu fed up lah memang. Kenapa aku masuk MTD? Menyesal lah rasa. Menyesal lah. Tapi yang orientasi tu seminggu je kan. Tapi seminggu tu kira seminggu penuh dengan penyesalan lah. Oh, okey. Benda extra special dalam MTD ni, apa dia? First allowance. Allowance? Berapa banyak? 100 sebulan. 100 sebulan. Dulu masa aku masa sekolah menengah dulu, bapak aku bagi duit RM30 sebulan. Dapat 100 babe sebulan. Lagi? Second, barang isu. Barang isu macam baju, kasut apa semua tu lah. Baju sekolah, kasut kawat, kasut masuk hutan, kasut, baju number 3, planter, seluar slack, spender, stokin, singlet semua. Spender pun dapat. Spender dapat. Dosh kalau pergi kelas pakai uniform askar lah. Uniform askar. Gaya weh. Kan? Tapi as always dia ada standard nak pakai lah. Kalau pakai uniform tu nak kena iron, bagi tajam, kasut kena kilat, apa semualah. Dan kalau korang nak tahu juga, RMC ni untuk laki saja tau. Dia tak ada penuntut perempuan untuk RMC ni. Kalau Dosh boleh bagi nasihat dekat sesiapa yang mungkin minat nak masuk, ataupun boleh bagi nasihat dekat lebih kurang Dosh nak ajak orang lah masuk MTD ni, apa yang Dosh boleh bagi nasihat? Kepada mereka yang nak masuk MTD ni, dari form 1 kau dah start fitkan diri. Fit mental, fit physical. Second, koko kat sekolah kumpul lah sijil banyak-banyak, sijil sukan, sijil koko semua. Akademik kena pandai lah. Dia bukanlah pandai, tapi kena pandai, jangan bodoh lah, kena pandai. Dulu kita tahu zaman-zaman 80-an orang tak anggap askar ni satu tempat yang untuk orang-orang yang pandai. Biasanya orang pandai dia masuk universiti, kerja hebat-hebat, office. Tapi sekarang ni lain tau. Contohnya macam dalam bidang pekerjaan tentera sendiri, tentera semua nak kena ada degree. Contohnya pegawai semua wajib ada degree. Even yang lain-lain pangkat pun nak kena ada diploma. And kalau nak masuk pakai SPM pun kena result and power. Same goes tu nak masuk MTD juga, result PT3 dia kena power. Macam Dosh ni bagi tahu tadi, yang nak mohon ni beribu orang.
Tapi tapisan tu dia buat, dia akan tengok korang punya akademik dan dia akan ambil yang the best lah. So korang kena start belajar daripada awal lah. So kalau macam dari segi fizikal tu pun sama jugalah. Okay, kalau korang nak tahu jugalah, geng-geng bekas penuntut RMC ataupun MTD ni, dorang punya orang cakap dia punya community lah. Untuk ex-MTD ni ataupun dorang panggil OP ni, memang antara organisasi yang sangat kuat lah. Dia geng alumni dekat Malaysia ni yang kuat lah. Kalau kita tengok, even dari kalangan orang-orang politik, menteri, tokoh-tokoh yang ada dekat Malaysia sekarang ni, kebanyakannya datang daripada RMC ni. Sebab kita tahu RMC ni dia bukan saja melahirkan pelajar yang pandai, tapi dia juga melahirkan bakal pemimpin dekat Malaysia ni. So macam kita tengok Syed Saddiq, contohnya Khairi Jamaluddin kan RMC ke bukan? Tak tahu. Aku pun tak tahu. Ramai lah. Kalau korang search alumni RMC ni, memang ramai. Dan mostly dia akan end up berakhir yang MTD ni akan minat juga nak meneruskan dia punya kerjaya dia sebagai seorang tentera lah. Sebab dia dah ada basic, so dia dah tak payah susah-susah nak sesuaikan diri apa semua. So habis MTD, aku masuk je tentera. Dan dia punya peluang dia nak diterima pula masuk tentera ni sangat cerah lah. Sebab segala basic pasal tentera, segala ilmu-ilmu pasal tentera, semua dorang dah ada dah. Okay, so Acu ucapkan all the best. Okay, nanti tahun ni pun dah nak SPM, belajar betul-betul segala ilmu yang ayah dah bagi, bapa-bapa selaka dah bagi, gunakan sebaiknya. Okay, insyaAllah Dosh akan berjaya. Pada Acu, Dosh berada di landasan yang betul untuk jadi orang yang berguna lah. Kalau tak masuk RMC pun tak ada masalah, tapi this is pada Acu is the best channel untuk jadi seorang pemimpin lah nanti insyaAllah. Okay, so kalau sekiranya anda ada sebarang soalan, ada sebarang komen, boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Okay, jangan lupa untuk share video ni. Korang boleh ajak kepada sesiapa yang nak bagi anak dia ada disiplin sikit, ataupun nak bagi anak dia orang kata yang minat askar lah. Mungkin ada anak-anak yang minat askar, nak rasa dunia askar ni macam mana, boleh join MTD ataupun RMC ni. Okay, mana tahu mungkin anak-anak nakal lepas masuk RMC jadi baik. Jadi lagi berdisiplin lah. Okay, insyaAllah. Okay, kita pun yang merancang masa depan anak-anak ni. Okay, so jangan lupa untuk tekan butang like. Okay, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Kita sikit lagi nak 100k subscriber, sikit lagi guys, tolong. Jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video RH TV lepas ni. Okay, sehingga kita bertemu lagi, kita doakan adik Dosh kita ni berjaya dalam RMC. Sikit lagi, ni dah bulan 4 kan? Dah bulan 4 dah, sikit lagi. Dia pun dah senior dah. Senior hidup dah tak susah sangat dah. Okay, so kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum, bye-bye.